Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia saudara-saudaraku dan saudari-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebelum saya meneruskan ucapan saya pada pagi ini, di perkarangan Ma'had Da'wah Al-Islamiyah, iaitulah sebuah institusi pengajian Islam dan dakwah yang telah diasaskan semenjak tahun 2001 yang lalu. Maka pada pagi ini saya tampil untuk bersama-sama dengan saudara-saudari muslimin muslimat sekalian untuk membicarakan tentang 10 terakhir Ramadan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, Ramadan telah pun berlalu. Sampailah kini kita berada pada tanggal 24 Ramadan. Bermakna tidak sampai seminggu saja lagi, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Entah pada tahun hadapan, sempat ataupun tidak sempat lagi kita bersama Ramadan, wallahu a'lam. Namun kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat umur, yang dengan nikmat umur itu insya-Allah kita dapat menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, Nabi SAW menyatakan di dalam sebuah hadis baginda. Hadis yang cukup masyhur, yang sering diperkatakan oleh para walim ulama kita, para da'i, para pendakwah kita apabila datangnya 10 terakhir Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Yang bermaksud rebutlah, carilah, ataupun dapatkanlah malam Al-Qadar pada malam-malam 10 akhir Ramadan. Sekarang kita sudah berada hari yang ke-24. Bermakna malam ini malam yang ke-25. Antara malam-malam yang diharap-harapkan berlakunya Lailatul Qadar. Kenapa saya kata demikian? Sebab di dalam hadis yang lain pula Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Rebutlah, carilah, dapatkanlah malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil. Malam yang ganjil daripada 10 terakhir Ramadan. Bermakna malam ganjil bermula daripada malam 21 Ramadan. Malam 21 Ramadan telah pun berlalu. Malam 23 Ramadan. Malam 23 Ramadan pun sudah pun berlalu. Hari ini, hari 24, malam 25 Ramadan. Adakah kemungkinan berlakunya Lailatul Qadar pada malam ini? Juga merupakan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengharapkan malam-malam ganjil terakhir Ramadan, malam ini malam 25, malam 27, malam 29 nanti kita tidak terlepas untuk melakukan sebanyak-banyak amalan untuk kita meraih, mendapat ganjaran pahala yang besar beribadat di malam Lailatul Qadar. Di mana kebaikan dan kehebatan beribadat pada malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu ganjaran pahalanya teramat-amat besar yang tidak pernah diberikan kepada umat lain selain daripada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Cobalah kita bayangkan. 1000 bulan. Setahun 12 bulan.
1000 bulan bahagi dengan 12 bulan bermakna seandainya kita melakukan amal ibadat tepat pada malam Al-Qadar, bermakna kita akan dapat ganjaran pahala seolah-olah kita beribadat selama lebih daripada 83 tahun hanya dengan beribadah pada malam yang bernama malam Al-Qadar itu. Saudara, saudari, marilah kita sama-sama berdoa, bermunajat dengan kesungguhan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dengan malam Al-Qadar. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat sekalian, dalam usia kita, terutamanya kita yang sudah lanjut usia lebih dari 50 tahun. Mungkin sebelum ini, kita tidak pernah berpeluang untuk mendapat Al-Qadar. Malam Al-Qadar berkemungkinan besar, insya-Allah, dengan berkat kesungguhan, keikhlasan kita beribadat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan kepada kita tahun ini dengan mendapat Lailatul Qadar, insya-Allah. Maka apakah yang harus kita lakukan? Apakah harus yang kita kena lakukan sepanjang malam terakhir Ramadan ini? Tidak lain dan tidak bukan dengan cara mencontohi kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam semasa hayat baginda. Sejarah mencatatkan akhir-akhir Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam antara amalan yang tidak pernah ditinggalkan baginda ialah beriktikaf di dalam masjid-masjid Allah. Tetapi persoalannya bagaimana dalam suasana kita menghadapi PKP? Karena dilanda dengan COVID-19 di seluruh dunia, kita tidak diizinkan untuk berada di masjid. Bukan sekadar tak diizinkan berada di masjid, bahkan tidak boleh mendirikan salat berjamaah beramai-ramai. Salat Jumaat pun tak boleh. Mungkin salat sunat Aidil Fitri pun tak boleh juga. Sebab untuk menjaga keselamatan, maka kita banyaklah melaksanakan ibadat-ibadat lain. Yang pentingnya niat kita untuk beriktikaf dalam masjid Allah. Allah Subhanahu wa taala tahu suasana dan keadaan hamba-hambanya. Namun Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita yakin akan memberikan ganjaran pahala kepada kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Hanya saja segala amalan-amalan itu bergantung dengan niat. Niat kita nak beriktikaf, niat kita nak buat baik, niat kita nak bersedekah. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Kaya itu, dia tahu apakah isi hati dan rahsia-rahsia dalam lubuk hati hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada hambanya mengikut zon, sangkaan yang baik seorang hamba kepada Allah. Maka kita mengharapkan walaupun kita tidak dapat beriktikaf di dalam rumah-rumah Allah pada Ramadan tahun ini, namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui rahsia-rahsia dan keikhlasan niat hamba-hambanya akan tetap menganugerahkan ganjaran pahalanya kepada kita, insya-Allah. Jangan lupa bahawa di dalam bulan Ramadan ini banyak amalan-amalan lain yang boleh kita lakukan. Antaranya menghidupkan malam-malam Ramadan, iaitulah Ihya'u Ramadan, Ihya'u Layali Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan memperbanyakkan amal-amal saleh. Antaranya ialah Ramadan juga digelar sebagai bulan Al-Quran. Marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Sepanjang Ramadan yang sudah berlalu 24 hari, malam ni nak masuk malam 25 Ramadan dah. Berapa hari kita pegang Quran? Berapa jam kita pegang Quran? Berapa muka surat Al-Quran yang telah kita tetapi? Berapa banyak ayat-ayat Allah yang telah kita baca?
seandainya belum lagi sampai hari 24 Ramadan pun Al-Quran kita belum pegang lagi, insaflah wahai saudara-saudaraku. Karena apa saya kata demikian? Sebab kita tidak tahu Ramadan tahun depan sempat ke tak sempat. Orang Pulau Pinang, orang utara kata dan kata dan nak bertemu Ramadan, kita tak tahu. Hanya berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 seminggu ini kita gunakanlah ruang masa yang banyak yang Allah berikan kepada kita ini untuk kita membanyakkan qiyamul lail, memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak beristighfar, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Di samping jangan lupa antara amalan yang paling penting yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan ialah mengeluarkan sedekah, sehingga dibayangkan bahwa sedekah, derma, infak Nabi dalam bulan Ramadan seumpama angin yang bertiup tidak berhenti-henti. Moga-moga amalan Rasulullah SAW dapat kita terjemahkan secara praktikal dalam kehidupan kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, di pertemuan kali ini saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat bertadarus, selamat berzikir, selamat beristighfar, selamat bersedekah, selamat menginfakkan harta-harta kita khususnya untuk pembangunan dakwah dan kerja-kerja Islam. Dan moga-moga Allah Ta'ala menerima amalan saya, menerima amalan tuan-tuan, menerima amalan seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sekian untuk kali ini. Kita bertemu lagi dalam pertemuan akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.